Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukran lillah. Kita berkesempatan bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Mulk atau surah 67 berdasarkan kepada buku Kerajaan Allah. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku, kuliah kita insya-Allah berada pada halaman 196. Kita masih mentadabbur ayat 19 daripada surah Al-Mulk, yang mana intisarinya ialah Allah meminta kita memerhati bagaimana burung terbang di angkasa. Siapakah yang menahan dari jatuh kalau tidak dengan kekuasaan Allah? Dan dalam ayat lain Allah menyebut bahawa tidaklah yang menahannya melainkan Allah yang Rahman. Kerana sifat Rahman Allah itu, Allah jadikan fitrah burung itu sedemikian rupa. Itulah telah kita memahami ciri-ciri fitrah ciptaan burung. Jadi ayat ini, ayat tentang burung ini, sebenarnya menjadi inspirasi kepada manusia untuk mencipta kapal terbang. Dulu ketika kita di sekolah rendah, kita belajar sejarah. Yang kita tahu, pencipta kapal terbang ialah dua beradik Wright, Oliver dan Wilbur Wright. Itu yang kita tahu. Padahal sebenarnya jauh sebelum mereka dua beradik ini, umat Islam, saintis Islam lah yang mula-mula mencipta idea untuk terbang ni. Mungkin Oliver ni memulakan sejarah penciptaan alat untuk terbang. Tetapi usaha untuk terbang ini telah pun dilakukan oleh seorang sarjana Islam namanya Abbas bin Firnas atau dikenali sebagai Ibnu Firnas. Orang yang berasal dari golongan Barbar, dari utara Afrika. Pada sekitar tahun 800 Hijriah. Di ketika itu, dalam zaman itu, mana sudah berkembang kemajuan ilmu sains ini. Jadi menurut ceritanya, di peringkat awal, Ibn Firnas berusaha untuk menerbangkan dirinya. Jadi dia naik ke atas bangunan yang tinggi, dia pasang sayap di kedua tangan dia, dan dia cuba untuk terbang sebagaimana burung. Itulah idea. Kita melihatnya di tahap awal. Idea untuk mencipta kapal terbang itu bermula dengan menerbangkan diri. Mengikut apa yang dipanggil, apa yang dilihat pada burung. Jadi dari sudut fizikal burung itu, burung ada sayap dan ada ekor yang menyebabkan dia boleh terbang. Maka mereka berfikir, maka diciptalah sayap, seumpama sayap burung itu, dan dikepakkanlah untuk membolehkan terbang. Usaha awal itu tak berjaya, jatuh, biasalah. Ini peringkat perkembangan, itulah perkembangan. Kemudian idea-idea awal inilah nantinya dikembangkan oleh dua beradik Wilbur dan Oliver ini, di mana mereka mula mencipta alatan. Barulah timbul idea untuk mencipta alat yang membawa manusia terbang. Di tahap awal, manusia itu sendiri nak terbang. Begitu keadaan dia. Jadi di tahap yang berikut inilah baru dicipta alat yang secara sederhana untuk membolehkan manusia terbang. Jadi di peringkat awal mungkin ciptaan itu begitu ringkas, secara fiziknya. Kemudian dari masa ke semasa dimajukan hinggalah hari ini kita melihat
Bukan saja kita melihat, kita sendiri pun dah terbang ke sana kemari dengan menggunakan kapal terbang. Itulah kejayaan. Sebenarnya kejayaan inilah yang diilhamkan oleh ayat 19 surah Al-Mulk ini. Akhirnya lihat, bagi orang yang membaca ayat Allah tadi, dia dapat ilham, berkembang ilham itu, dimajukan sehingga hari ini nikmatnya kita yang dapat nikmati. Kita boleh terbang ke sebuah negeri yang jauh dalam masa yang begitu singkat dengan kelajuan yang sangat tinggi. Ya. Hari ini di darat juga kita melihat manusia mencipta kereta api laju. Kelajuannya beratus-ratus kilometer, 300, 400 kilometer per jam. Ya. Bagaimana di Jepun disebut Shinkansen, ya. Kapal ataupun disebut kereta api bullet train. Ya. Jadi ini semua kemajuan daripada dipanggil bidang teknologi pengangkutan. Jadi saya nak ceritakan tadi tentang bagaimana pengaruh ayat ini kepada orang yang berfikir. Orang yang membaca ayat ini sungguh-sungguh sehingga akhirnya manusia pun boleh terbang sebagaimana burung. Malah manusia mencipta alat yang boleh membawa begitu ramai manusia. Bukan seorang. Beratus orang boleh muat dalam sebuah kapal terbang. Airbus begitu besar. Beratus, lebih 200 orang boleh muat ya dalam satu penerbangan. Bayangkan kemajuan itu. Jadi idea-idea itu datang daripada orang yang mahu membaca. Inilah sepatutnya menjadi inspirasi kepada kita umat Islam supaya maju di dalam pelbagai bidang ilmu. Kita kena faham semua ilmu itu datang daripada Allah. Tak kiralah ilmu itu kita namakan sains ke apa ke. Semua ilmu itu datang daripada Allah. Jadi sebab itu Allah menyaran, menggalak, memerintah kita membaca ayat-ayat kauniahnya. Di sanalah kita dapat sains. Tapi sayang hari ini tuan-tuan dan puan, ada pula yang paling menyedihkan, ada orang Islam sendiri yang menentang sains. Ya? Tak boleh terima sains. Ini suatu yang sangat bertentangan dengan jiwa Qurani ini. Sedangkan ayat-ayat Quran menyaran, mengajak, menyuruh kita supaya berfikir, mengkaji, membaca ayat-ayat kauniah ini. Sebaliknya kita umat Islam berfahaman ortodok. Ya? Menolak benda-benda ini. Ingat tuan-tuan dan puan, berat kita kalau kita faham. Maknanya kita menolak Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, ingat. Jangan ada orang yang menentang ilmu-ilmu yang kita sebut sebagai sainses ini. Sedangkan Al-Quran menyaran kita supaya membaca ayat-ayat Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah situasi kita yang perlu kita baiki. Lihatlah dalam masyarakat kita. Kita perlu, Al-Quran ini membawa kita berfikiran terbuka, berfikiran maju. Itulah dinamismenya Al-Quran. Tapi yang mundur sekarang ni umat Islam. Kerana mereka tidak mengikut perintah-perintah Al-Quran. Mereka menolak kemajuan, menolak itu, menolak ini. Malas nak membaca, malas nak belajar. Itulah ciri-ciri buruk yang kita pandang. Sudut keburukan lah yang ada pada umat Islam hari ini. Jadi itu bukan gambaran Al-Quran sebenarnya. Sedangkan Al-Quran kita lihat begitu dinamik, ya, mendorong, merangsang umatnya supaya maju dan terus bersaing. Itulah sifat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Dan ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya, supaya kamu duduk tetap di atasnya, kemudian kamu mengingati nikmat Rabb kamu apabila kamu duduk tetap di atasnya, serta kamu bersyukur dengan mengucapkan Subhanallazi sakhara lana hadza. Maha suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami. Wa ma kunna lahu muqrinin. Sedangkan kami sebelum ini tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah kami akan kembali. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Surah 43 ayat 12 hingga 14. Tuan-tuan dan puan, ayat yang kita baca sebentar tadi mengandungi sebahagian daripada yang kita amalkan sebagai doa nak menaiki kenderaan. Itu yang kita selalu baca bila nak mengembara, ya, berada dalam kenderaan, kita akan membaca doa ini, iaitu Subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Diambil daripada ayat ini, ya. Jadi Allah mengingatkan kita bahawa Allah sebut dalam ni dua jenis kenderaan, iaitu kapal-kapal yang berlayar dan juga kenderaan asas kita dulu. Jadi Allah sebut kenderaan tu iaitu binatang ternak yang kita jadikan kenderaan, kudanya, lembunya, ya, kerbaunya. Satu waktu dulu kita gunakan sebagai kenderaan, sama ada kita naik ke atasnya ataupun kita mencipta pedati yang ditarik oleh binatang-binatang ini. Itulah kemajuan, proses kemajuan manusia mencipta kenderaan. Akhirnya dari situ berkembang menjadi basikal, motosikal, motorkar, lori dan sebagainya. Pengangkutan darat. Bermula daripada kita mengembangkan pedati tadi. Pedati yang asal ditarik oleh binatang ternakan. Ini Allah sebut dengan jelas. Kemudian di satu sudut lain Allah mencerita bagaimana kapal-kapal yang berlayar di lautan. Sejak dulu sehingga sekarang, fungsi kapal itu begitu besar kepada industri pengangkutan manusia. Hari ini kita melihat kapal-kapal merupakan satu benda yang besar, yang beratnya ribuan tan, berlayar di lautan antara benua ke benua, sama ada mengangkut barangan ataupun menjadi kenderaan pengangkutan bagi manusia. Dan hari ini kita melihat kapal-kapal persiaran mewah, cruise, ya, yang tingginya berpuluh tingkat seumpama hotel terapung di lautan. Itulah dahsyatnya kemajuan di bidang pelayaran. Allah sebut jelas dalam ayat ini. Allah sebut tentang kapal, Allah sebut tentang binatang ternak. Jadi kita perlu kaitkan. Mana bermula dengan kita menggunakan pedati pada binatang ternak, akhirnya kita begitu maju mengembangkan industri pengangkutan darat. Ya. Daripadanya lah akhirnya menjadi kereta api. Dan kereta api pula bukan kereta api yang seperti zaman dulu. Hari ini disebut kereta api laju. Yang mana kelajuannya melebihi kelajuan kereta. Ya. Begitulah kemajuan yang kita alami. Jadi ketika mana kita membaca ayat-ayat ini, kita patut mengambil pengajaran. Itulah hebatnya Al-Quran ini. Inspirasi yang dibawa oleh dinamika Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ketika kita bertadabur membaca ayat-ayat ini, kita perlu dapat mengaitkan apa yang disebut oleh ayat-ayat Al-Quran ini dengan realiti hidup kita hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah antara ayat-ayat yang memberi inspirasi kepada umat dahulu, ya, yang sering memikirkan, yang sering membaca ayat-ayat yang tidak bertulis ini.
Semua kemudahan. Jadi apa yang Allah nak sebut ini, apa yang Allah telah sebutkan ini semuanya merupakan kemudahan. Itulah kalimah yang selalu Allah guna sakhara. Makna Allah memudahkan. Kemudahan ini suatu yang kita kena lihat. Itu dalam kemudahan itulah kita melihat rahmat. Sebab itu dalam ayat 19 kita tadabbur ni, Allah menyebut Ar-Rahman. Maknanya siapa yang menahannya kalau tidak illa Ar-Rahman. Makna sifat Allah yang maha pemurah. Kerana sifat pemurah itulah Allah mudahkan kepada kita. Kalau tidaklah kerana Allah mudahkan, seperti hari ini kita melihat, Allah bagi kemudahan kepada kita untuk terbang bagaimana burung yang boleh terbang. Hari ini kita dah boleh terbang. Makna kita punya satu kemudahan. Kita boleh terbang dari satu benua ke satu benua yang jauh dalam beberapa jam. Masya Allah. Tidakkah itu satu kemudahan yang Allah sakhara, Allah mudahkan bagi kamu. Jadi di situlah makna satu anugerah, satu nikmat besar daripada Allah. Sebab itulah sifat kita orang beriman ni, kita berada dalam kapal terbang baik, dalam kapal nak berlayar, maka kita akan bacakan apa yang sebut doa, memuji Allah. Subhanallazi, maha suci Allah yang telah sakhara lana, memudahkan bagi kami. Itu kalimah ini kita gunakan di dalam doa itu. Sakhara lana, Allah mudahkan bagi kami kenderaan ini. Sedangkan kami sebelumnya itu tak mampu melakukan ini. Bayangkanlah, di situlah zahirnya kesedaran, kesyukuran. Maka akhir kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Itulah akhir matlamat yang Allah hendak, supaya kita menjadi bersyukur. Malangnya manusia itu ramai tak bersyukur. Itu juga yang disebut di dalam ayat surah nanti. Kita akan baca ayat surah Al-Mulk ini juga pada ayat 23 nanti. Allah menyebut qalilan ma tashkurun. Sayangnya ramai manusia itu, sedikit sangat manusia itu yang bersyukur. Itulah dia realitinya. Jadi tuan-tuan dan puan, kita habiskan kuliah kita dengan agenda bertindak daripada ayat yang kita baca, itu ayat 19. Yang pertama, lihat, perhati, amati dan berfikirlah tentang makhluk-makhluk Allah termasuk burung-burung. Semua makhluk ini adalah ayat-ayat kauniyah yang Allah hendak kita membacanya. Yang kedua, membaca ayat-ayat ini ialah dengan memerhati, mengamati, mengkaji, terutama aspek-aspek sains, supaya kita lebih sedar akan keagungan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yakinlah bahawa Allah sebagai pencipta yang bersifat Maha Pemurah, Ar-Rahman, dialah yang menjaga burung-burung itu dan mengilhamkan mereka untuk terbang di angkasa, mengembang dan mengatup sayapnya. Yang keempat, sentiasalah ingat bahawa kerana sifat Rahman itulah Allah mudahkan kita sehingga dapat terbang melalui pesawat udara ke sana sini seperti burung. Dia juga yang menjaga dan memelihara kita sehingga selamat dalam perjalanan. Yang kelima, oleh itu bersyukurlah kepadanya dengan beriman dan beramal sebagaimana kehendaknya. Demikianlah agenda bertindak yang mampu kita lakukan berdasarkan kepada tadabbur ayat yang ke-19 ini. Sekadar itu kuliah kita, insya-Allah kita akan bertemu lagi pada kuliah yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.